warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita tafsir pada surah An-Nisa ayat yang ke-50, ayat yang ke-53. Baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lahum nasibum minal mulk fa idza la yu'tuna an-nasa taqira. Atau adakah bagi mereka itu bahagian daripada kerajaan, mereka dikala itu tidaklah akan memberi kepada manusia walaupun sebiji perkara yang halus, langsung tiada kekuasaan. Baik, kita telah membaca apakah itu yang dimaksudkan dengan jibti, apakah yang dimaksudkan dengan taghut. Okey. Kita dah baca juga tentang bagaimana Ka'ab bin Ashraf yang sanggup mengatakan bahawa ajaran orang musyrik lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada kepentingan yang nak daripada orang-orang musyrik, sehingga dia sanggup mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh orang musyrik lebih baik daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat 52 Allah Taala mengatakan, siapa yang berpandangan, berpendapat mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh orang musyrik lebih baik daripada Nabi Muhammad, maka orang itu mendapat kutukan daripada Allah, mendapat laknat daripada Allah. Baik, kita tengok ayat yang ke-53. Am lahum nasibum minal mulk, atau adakah bagi mereka itu bahagian daripada kerajaan. Kerajaan ni jangan tuan-tuan faham pula kerajaan Barisan Nasional, kerajaan pakatan, muafakat, perikatan, bukan. Kerajaan di sini ialah yang mentadbirkan seluruh alam, yang menciptakan sekalian alam. Ini maknanya kerajaan Allah. Itu maksud dia. Yang menciptakan langit, menciptakan matahari, bulan, segala-galanya. Maka Allah tanya, adakah manusia terlibat di dalam penciptaan benda-benda itu? Kita campur tangan ke? Yang sampai kita kata ajaran lain lebih baik daripada ajaran Islam ni. Maka Allah tanya balik, kamu tu duduk di mana? Kita pun jawab, kita lurus benda. Kami duduk di barakah. Tahulah barakah. Kita duduk di bumi. Soalan dia, apa bahagian di bumi yang kamu ciptakan? Tanah, sungai, udara, pokok, buah-buahan, laut, ikan siakap. Tak ada apa pun yang kita cipta. Ustaz, saya buat tu saya buat kereta, Ustaz. Saya kerja kilang kereta proton. Saya buat kereta. Kamu buat kereta itu ciptaan kamu. Daripada mana? Dari mana? Besi. Boleh buat besi sendiri. Boleh buat minyak petrol sendiri. Boleh buat kulit lembu sendiri. Boleh buat besi sendiri. Boleh buat getah sendiri. Tak boleh pun. Kereta sebiji itu pun 100% daripada Allah punya bahan asal dia. Saya buat rumah, tak? Saya membina rumah. Saya arkitek. Rumah kamu daripada apa? Bata. Bata daripada apa? Tak tanah, tak pasir. Simen daripada apa? Daripada pedarangan. Nama apa tu? Tasik simen ke nama ke? Hanjung ke nama ke? Kamu daripada gunung yang pergi buat simen. Kalau saja-saja nak buat simen, tak jadi ke? Maka kata Allah, adakah apa-apa bahagian yang kamu ni sebahagian daripada kerajaan Allah? Ada kita campur tangan penciptaan langit? Tak ada. Malah kita pun diciptakan, kita pun dibuat. Maka kalau kamu diciptakan oleh Allah, kenapa kamu bantah Allah? Dia jawab pula, saya tak bantah Allah.
Kamu bantah apa ajaran sunnah Nabi tu serupa dengan bantah Nabi Allah lah. Macam hari ni banyak amalan kita yang tak bertepatan. Seperti mana undang-undang, peraturan, hukum. Kita kata hukum Islam tu tak sesuai, maknanya bantah lah. Dalam hati kita duk sebut hudud tak sesuai, potong tangan tak sesuai, sebat tak sesuai semua. Habis tu apa yang sesuai? Dia kata sekarang lah undang-undang British, yang tu lah paling sesuai. Maknanya British lebih baik daripada Allah. Adakah British tu lebih baik daripada Tuhan? Padahal British tu betul-betul Allah yang buat, Allah yang ciptakan. Jadi jangan kita kata makhluk itu lebih baik daripada apa yang Allah buat, atau mengatakan bahawa Allah tu lebih baik, atau mengatakan makhluk lebih baik daripada Allah. Kenapa Aisyah jatuh? Oh, cicak. Jom kita ramai-ramai tengok cicak. Allah Allahu Akbar. Ya. Kena cicak lah mengajar kita. Sebab cicak buatnya musang apa semua je nak. Baik. Tumpukanlah pengajian pada kita ya. Dia tengok cicak tu sebab cicak tu bergaduh. Dia takut cicak tu jatuh atas dia. Tu dia tengok tu, itu jatuh boleh dia lari. Baik, sambung balik. Maka sebagaimana lanjutan pertanyaan Tuhan, sambungan daripada pertanyaan di ayat 51 yang dapat diartikan. Bagaimanakah agaknya utusanku kalau sekiranya orang ini mendapat bahagian daripada kerajaan? Maka bayangkan manusia ni kalau dapatlah sebahagian daripada kerajaan Allah, apa agak-agak manusia tu jadi? Kita baru jadi JKK kampung membangga habis dah. Kita baru jadi ahli mesyuarat tingkap membangga habis dah. Baru jadi YB, baru jadi menteri, halau segala orang dia nak lalu. Bayangkan, we war ke tepi semua, aku nak lalu. Orang tak tahu ke aku ni siapa. Itu baru jadi kerajaan 5 tahun. Bayangkan kalau dia jadi sebahagian pada kerajaan Tuhan. Agak-agak bongkak nak manusia ni. Lagi bongkak, lagi belagak. Baru jadi AJK kampung pun mendada dah jalan. Kamu tak kenal siapa aku? Mana kita tahu? Bayangkan kalau dia jadi sebahagian daripada kerajaan Tuhan, manusia jadi lupa. Atau bagaimana kalau sekiranya kalau orang semacam ini berkuasa, sedangkan tidak berkuasa pun mereka sudah berani membuat dusta, mengatakan kafir lebih baik daripada iman, berhala lebih mulia daripada tauhid. Bayangkan kalau mereka ni dapat kuasa, apa akan jadi? Tak ada kuasa pun belagak. Kalau ada kuasa, bertambah-tambahlah belagaknya. Mereka di kala itu, iaitu kalau mereka berkuasa, berkerajaan, tidaklah akan memberi kepada manusia walaupun sebiji perkara yang halus. Maka kata dia, kalau mereka berkuasa, mereka tidak akan mengenal belas kasihan. Manusia kalau ada kuasa lah, dia tidak ada belas kasihan. Macam kita lah sekarang, suami kita nikah 2, kita tak suka dengan yang nombor 2. Agak-agak lah apa yang kita buat dengan madu kita. Jangan panggil madu saya racun. Tak apalah. Apa yang kita buat dengan racun kita? Kita racun dia. Punya marah lah. Itu baru setakat madu. Kita racun pun tak apa. Malu pun hilang. Pergi serang di rumah dia, menjerit satu kampung. Betina garit.
Aksi kemudiannya tarik rambut, tarik apa. Datang ada orang kampung, datang, dia rakam, dia bukan tolong. Kawan ni viral, kawan ni viral, kawan ni. Malu lah dua-dua orang tu. Udah hilang perasaan malu. Yang malu suami dia. Udah apa, jantan tak guna. Itu baru seorang, tak ada kuasa pun. Kalau dia ada kuasa lah, agak-agak manusia ni jadi apa? Allah walaupun ramai yang tak sembah Allah, tapi Allah tetap bagi hujan. Walaupun majoriti dalam dunia ni tak beriman pada Allah, tetap Allah bagi udara, Allah bagi rezeki, Allah bagi makan, Allah bagi rumah, Allah bagi anak, Allah bagi nikmat. Allah bukan ada sifat dendam macam kita. Kita ni dendam tak habis, benci tak habis. Walaupun dah nama bekas. Siapa tu? Bekas suami marah. Siapa tu? Bekas mentua. Siapa tu? Bekas madu. Siap lah. Tengok muka pun tak mau, lalu depan rumah pun tak mau. Tapi Allah ni cuba tengok, hak kaya-kaya kafir semua, yang sihat-sihat kafir semua. Dia bagi semua. Dia tak ada sifat dendam, benci. Tak apalah, hang dalam dunia aku bagi apa kamu nak, nanti akhirat kamu tak rasa dah. Jadi sifat manusia ni berbeza. Manusia kalau benci, benci sungguh. Kalau tak suka sungguh. Kalau suka, Allah habis minta punya sukanya. Baik, kemudian mereka tidak akan memberi kesempatan kepada orang lain, walaupun semiang kelam, walaupun senakir. Nakir maknanya ialah biji yang sangat halus daripada buah-buahan. Boleh diibaratkan jambu perawas, jambu, biji jambu. Boleh juga disebut sebagai semiang kelam, iaitu benda yang sangat halus. Manusia tak boleh, dia takkan bagi. Sebab apa? Sebab dia ada perasaan benci, perasaan tak suka. Aku kalau tak suka, seluruh keturunannya aku tak suka. Bagi jumpa pun tak boleh. Nak bagi jumpa dengan cucu pun tak boleh, walaupun itu adalah menantu dia, bapak pada cucu dia. Tapi dah kata benci. Aku sudah, kalau sudah benci sama orang, seluruh keturunannya aku benci. Buat apa kau menangis di sini? Menangis dah di kelas malam sana. Tengah-tengah menangis, datang orang mai ziarah kubur. Kenapa saudara menangis di kubur isteri saya? Teng teng teng. Ada tak dia maafkan mak mertua dia? Tak juga, dua-dua sama je. Mak mertua pun perangai aku, menantu pun perangai macam tu. Mak mertua ni dengki khianat. Bila dah dapat kebenaran, Kasim selamat pula dengki khianat. Ampunkan aku Kasim, aku dah tua Kasim. Aku hairan, kenapa Allah ciptakan kau manusia? Bukankah kau lebih baik menjadi haiwan? Ya Allah Kasim, ya Allah Kasim. Sama je dua-dua. Itulah perangai kita, perangai manusia macam tu. Tadi kita kata mak mertua dia jahat. Sekarang kita pula kata Kasim selamat dia awaknya keras hati sangat. Dah orang tua tu minta maaf, sudahlah dia tua, aku dah tua Kasim, aku dah tua Kasim, ampunkan aku Kasim. Ini perangai manusia ni dia yang kita duk baca ni. Sebab tu manusia ni tak campur tangan dalam penciptaan, dalam urusan dunia ni. Kalaulah kita boleh menurunkan hujan, agak-agak hujan tu turun kat siapa? Kawasan kita, kawasan Tambun, biar dia kemarau. Kalau marah sangat, turun lebat-lebat, biar banjir dia kata dia. Kalau kita, tapi kita tak ada kuasa. Kalau manusia ada kuasa, dia ambil semua bagus untuk dia, jahat untuk orang lain. Tapi Allah Maha Adil. Dalam satu kampung ada hak baik, ada hak jahat. Allah bagi sama. Hak jahat berada dalam kampung, hak baik berada dalam kampung. Sama je Tuhan bagi. Sampah tak kutip. Sampah tak kutip. Kan? Hak baik pun sampah tak kutip. Yang tak semayang pun sampah tak kutip. Ada depan rumah. Menghiruplah kita bau sampah setiap hari. Nasib baik kita pakai face mask. Buka face mask, bau balik. Okey.
InsyaAllah dia akan selesai nanti bila pekerja Bangladesh datang. Mana faham. Okey. Datang puak-puak nanti selesailah masalah. Lah kita tengok habis rumput Pakistan. Tak ada dah kontraktor Melayu. Esok habis dapat kat bangsa luar. Silat-silat esko esok pun Pakistan dengan Bangla. Apa nak jadi kita ni? Nah. Baik, kemudian demikianlah peringatan Tuhan tentang bahawa sikap orang keturunan kita. Yang jadi sebabnya ialah Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya. Orang Yahudi telah bertebaran di seluruh dunia dan cita-cita mereka yang terakhir ialah mendirikan semula kerajaan Nabi Daud di Jerusalem. Itu yang mereka duk pulut. Apa yang mereka nak membina balik konon-kononnya negeri mereka di Palestin. Macam mana cara nak ambil balik? Sayyidina Umar dah ambil bagi pada kerajaan Islam daripada kerajaan yang kafir. Tapi puak-puak Yahudi ni tak puas hati. Mereka kata itu adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka. Maka cari jalan macam mana nak duduk balik tempat tu. Sebab tu mereka pergi menjajah. British menjajah, Spanyol menjajah, Perancis menjajah, Belanda menjajah, Portugis menjajah. Maka kuasa-kuasa penjajah ni pergi. Inggris menjajah, termasuklah tanah Melayu. Maka dengan bantuan daripada kerajaan besar iaitu Inggris, Perancis dan Amerika serta Rusia, maka pada tahun 1948 telah berhasil mereka merebut sebahagian tanah Jerusalem. Lalu mereka mendirikan negara Israel pada masa itu 1948. Sebelum tu ditimbulkan peperangan dunia kedua. Maka bila ditimbulkan peperangan dunia kedua, orang sibuk tentang perang. Selepas habis perang, orang sibuk apa? Membangunkan balik negeri masing-masing. Maka pada masa itu orang dah tak peduli dah apa yang berlaku dekat Palestin. Lantak kamu lah. Negeri kami pun baru lepas je Jepun balik. Kami tak ada fikir masalah kamu dah. 3 tahun kami makan ubi kayu dah buncit perut. Apa kejadah kami nak fikirkan negeri Israel? Itu yang mereka buat. Mereka buat satu benda yang besar, maka orang sibuk mengirakan benda itu, mengesahkan benda itu. Dalam masa yang lain mereka buat perkara yang besar pula untuk negeri mereka. Mereka timbulkan peperangan dunia kedua. Maka berperanglah satu dunia 3 tahun, 4 tahun. Maka dalam masa itu mereka buat apa? Mereka masuk dalam negeri Palestin. Mereka halau orang-orang Palestin. Mereka ambil tanah orang Palestin dan dibawa masuk Yahudi dari Rusia, daripada Inggris, dari Perancis untuk duduk di tanah Palestin. Orang Islam pun tak ambil kisah pada masa itu sebab masing-masing baru selesai daripada perang. Nak bangunkan balik ekonomi, nak bangunkan balik struktur ekonomi, struktur masyarakat, nak bangunkan balik macam-macam, dia tak ambil kisah dah. Tambah kita di tanah Melayu masa itu, mana tahu apa yang berlaku di Arab. Kita kisahkan rumah kita lah, ayam kita, itik kita, bendang kita. Ini yang mereka buat. Modus operandinya sampai sekarang. Mereka buat satu benda yang besar, di sebalik benda yang besar itu ada benda lain yang mereka nak buat. Ceritalah orang yang berjalan pengsan, orang ni tiba-tiba tunggu bas jatuh pengsan, orang ni jalan-jalan jatuh. Kita pun duk tengok dalam TV, tengok dalam media. Ya Allah, takutnya sakit apa ni, penyakit apa ni, asal jalan jatuh, asal jalan jatuh. Yang herannya lepas-lepas jatuh datang pula orang kesihatan. Masa bila mereka ni mari macam Atromen ni, macam duk standby, hang jatuh je aku sampai. Main usung mereka, siap dengan pakai dah baju sarung satu guni tu.
Mai di mana? Kita ni kalau sakit ni nak tunggu ambulans setengah jam tak sampai. Kadang-kadang tak sampai langsung. Tapi orang kita ni bodoh. Duk tengok, ya Allah, pum tumbang. Tiba-tiba datang depa ni. Takkah itu nama dia? Dan depa take action. Macam pula berlakon pula makna. Sebab kita ni jenis bodoh. Ya Allah, takutnya apa benda sakit apa ni. Duk cerita pula sedang merebak ke Filipina, merebak ke Thailand, merebak Singapura. Ya Allah, mai kat Malaysia pula dah. Padahal ada benda lain yang mereka nak buat, yang kita tak sedar. Ada satu benda besar yang mereka buat, maka sebelum satu benda besar yang dibuat, maka mereka akan buat satu benda yang boleh menggemparkan. Maka orang sibuk dengan yang menggemparkan tadi, dia lupa dengan benda besar yang datang. Sebab itu bila ada sesuatu isu, jangan lupa isu yang sebelum itu. Boleh faham tak Samsia? Bila ada isu yang besar ditimbulkan, jangan lupa ada isu lain yang nak ditutup. Modus operandinya ialah bila berlaku satu benda yang tak elok, timbulkan satu cerita yang besar supaya menenggelamkan cerita yang tak elok tadi. Maka orang pun sibuklah tentang ular makan orang, orang makan ular. Dia lupa cerita yang tentang budak-budak yang kecil yang mati, orang tua yang mati mengejut, orang sihat yang mati muda. Pasal apa mereka ni mati ni? Tengah-tengah naik bersikal mati, berjoging mati, duduk diam-diam mati, padahal tak ada rekod kesihatan yang teruk. Sebab apa? Kita tak payah cerita ni. Kita cerita makcik 7E. Maka orang pun siang malam duk cerita makcik ni pergi serang 7E. Dia lupa tentang budak-budak yang mati ramai, orang tua yang mati mengejut, orang sihat yang mati mengejut selepas mengambil dok. Boleh faham tak Samsia? Faham insya-Allah. Tak Samsia faham, takkan tuan-tuan tak faham. Baik. Jadi itu modus operandi dia. Dia buat kerajaan Israel tadi, dia timbulkan dulu apa dia? Dia timbulkan dulu perkara yang besar, iaitu peperangan dunia. Serupalah juga setiap kali berlaku Olimpik, setiap kali berlaku Piala Dunia, seluruh dunia akan tengok Olimpik dan World Cup bola sepak. Dalam masa tu tuan-tuan akan tengok macam-macam mereka akan buat. Selalunya yang akan berlaku ialah pembakaran Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan cek tengok sejarah pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh orang Yahudi akan dibuat waktu orang sibuk tentang Piala Dunia. Siang malam duk tengok Ronaldo, Marco Polo, itu saya gambar lah. Duk tengok Dino, Zoff lah, apa bala Maradona. Waktu tu mereka akan buat. Sebab kita masa itu dah dialihkan perhatian kita. Orang Islam, dia cerdik. Dia takkan dikalihkan pemerhatian dia. Dia takkan lupa, dia tengok merata. Jadi setengah orang dia lupa dengan satu isu bila timbul satu isu yang lain. Baik, kemudian apa yang dikatakan oleh ayat ini tepat bertemu. Di tanah yang telah mereka kuasai itu, walaupun sebesar biji jambu perawas, tidaklah mereka memberikan kesempatan kepada penduduk asli untuk menguasai tanah itu semula sejak 14 abad yang lepas. Bila dapat kuasa pada orang Yahudi, ada dia bagi tanah kat orang Islam, lagi dia ambil jadi tanah orang Belanda punya style. Okey, kita ni orang Melayu, kita ni baik hati. Bagilah dekat dia nak buat rumah, bagilah. Tak bagi dia nak duduk di mana? Bukannya luas pun 40 kali 60 tanahnya. Lalah dia bela anjing. Dia bela anjing 2 ekor. Kita pula allergic dengan anjing. Lepas bela anjing pula dia bela pula babi pula. Memang tanah dia 40 kali 60. Tapi dia bela babi. Busuknya satu kampung. Lalah satu kampung jual tanah kat dia. Itulah cara menguasai tanah orang Melayu, tapi kita tak sedar. Orang Melayu asyik balah nak bobok jadi kota kampung. Balah macam mana nak jadi pengurusi masjid. Dema cari jalan. Maka dibenalah dema itu. Kadang-kadang jiratnya saja besar rumah, bayangkan.
Kubur dema tu besar rumah. Padahal duduk seorang. Ada kepala katil lagi. Cuba tengok kubur orang kita kecil. Bila kubur dema besar-besar, dia cepat menguasai tanah. Bukit dema dapat, tepi jalan dema dapat. Tapi orang Melayu tak sedar. Tanah ni benda yang paling berharga. Tak ada tanah kamu nak jadi kerajaan apa? Patut buat peraturan. Tidak ada tanah kerajaan diberikan untuk nak tanam. Nak tanam pergi bakar, bubuh macam Hong Kong, macam Singapura, bubuh seketul. Masing-masing ada abu masing-masing. Faham ke abu koma udah sampai macam satu rumah luas dia. Ini tanah. Di Palestin, perampasan tanah berlaku dengan bantuan British serang hala. Di tempat lain berlakunya perampasan tanah orang-orang asal dengan cara yang saya sebutkan tadi. Dia kata saya tak minta tanah luas, saya minta tanah sebesar bumerang ni saja. Kita tengok, dia balik, dia campak, patah balik ke dia. Itulah seluas tanah saya minta. Orang kita bodoh, tak luas mana, sekangkang kerai kata dia. Jadi itu bentuk dia. Kadang-kadang dibelanya ayam dalam kampung. Dapat tanah dia bela ayam hujung kampung, tapi bau dia, lalat dia tengah tidur, lalat masuk dalam mulut nganga, kenyang dengan lalat. Tudung saji tu penuh dengan lalat, tingkap tak boleh buka, lalat. Agak-agak kita jual dah rumah kita. Nak jual kat siapa? Cek apa? Nak jual kat siapa? Bila dah terdesak nak jual, harga murah ke harga tinggi? Ikut suka kamu lah. Jangan jual letih dengan lalat lapel lah. Bila satu kampung keluar, kilang ayam pun tutup. Dia membuat projek lain pula. Ini bentuk dia. Bila cakap macam ni marah. Ini kejadah apa yang kamu bagi kawasan perkuburan musyrik tengah-tengah kampung. Tong-tang. Dalam ni kampung kita, tanah kubur atas bukit. Apa yang kejadah? Itu tujuan dia, untuk menguasai. Jadi bentuk penguasaan tanah mengikut kepada keadaan. Ada yang berlaku dengan peperangan, ada yang berlaku dengan perampasan, ada yang berlaku dengan penjajahan, ada yang berlaku dengan hanya bela babi dan ayam saja. Maka mereka dah memperoleh bentuk-bentuknya. Dan bila mereka dah dapat, dalam Quran disebut mereka tidak akan beri apa-apa pun pada kamu. Macam Yahudi menguasai tanah di Palestin, takkan dapat apa pun orang Islam di Palestin. Kena halau lagi ada. Lebih 1 juta orang Arab diusir keluar daripada negeri itu dan tanah mereka dirampas. Sebab tu Allah kata jangan sekali bagi kuasa pada mereka. Ada orang Melayu bodoh dulu, dia sebut tak apa, kita try dulu 5 tahun kat mereka. Kalau mereka buat tak betul, kita ubah balik kan. Kalau tak kan. Itu yang saya kata, jangankan 5 tahun, 5 jam pun mereka boleh buat macam-macam. Tapi mereka swing apa yang saya cakap. Mereka kata, Ustaz Kazim bila nak pindah luar negeri? Kata kalau ni nak tukar 5 tahun nak pindah luar negeri. Aku kata puak-puak ni jangan kata 5 tahun, 5 jam pun mereka boleh buat macam-macam. Itu yang saya kata. Tapi dia orang ubah dalam ceramah saya. Dia kata Ustaz Kazim akan pindah 5 jam lepas kerajaan ni jatuh. Pakak duk kutuk saya, bila nak pindah, bila nak pindah. Astaghfirullahalazim. Salah seorangnya orang depan tu, jalan depan tu. Kutuk dalam Facebook kita, bila Kazim ni nak pindah, menyemak jadi manjui ni. La ilaha illallah. Bila dapat 22 bulan, merasalah apa yang Allah cakap ni. Yang kita cakap tu berdasarkan Quran cakap. Bila dapat pada mereka, takkan ada apa untuk kamu. Habis semua. Tanah kita ni pun 99 tahun ni manjui ni. 99 tahun. Dah 30 tahun dah tanah kita ni. Hampir 40 tahun, lagi 50 tahun habis. Kita duk buat rumah banglo di Manjui ni, buat dia ambil alih.
Kita kata ni buat untuk anak cucu lah, buat. Tanah kita 99 tahun. Dapat kat mereka, tanah mereka 999 tahun. 1000 tahun. Ini yang orang kita tak sedar. Ambil pengajaran tu. 99 tahun, 999 tahun, dekat-dekat 1000. Sampai kiamat tu. Tak apalah, luas mana sangat Ustaz. Luas mana hang kata? Hak tanah kita ni 99 tahun je. Lagi 40 tahun lebih rumah kita ni. Kalau mereka nak ambil alih, habis. Kita bukan sedar. Sebab tu tuan-tuan di Manjui ni, kalau nak beli rumah tu. Hak freehold. Rumah teres pun tak apa. Tapi rumah macam kita ni, kalau kata pengambilan tanah, habis cukup. Masa dia 99 tahun, bye-bye. Jadi ingat apa yang kita cakap. Tapi puak-puak ni bahalul. Bila saya cakap macam tu, dia kata saya ni orang bercakap politik. Ini bukan cakap politik. Kita bercakap pada Quran. Allah dah beritahu dah. Puak-puak ni kalau dapat kuasa, dia tak ingat pada kamu. Dia bagi 1, dia ambil 9. Maka orang Melayu kita pun ingatlah baiknya 1 tu. Dapat elang imam, elang tahfiz. Dulu ada kan? Dia buat. Tapi dia tak tahu 9 benda dia ambil pada kita. Dia bagi seredak 1. Baik, kemudian lebih 1 juta, sedang mereka Yahudi yang menguasai itu adalah manusia-manusia yang datang daripada seluruh dunia. Bayangkan, tuan-tuan kena ingat, Yahudi yang membuat rumah tanah, mengambil tanah Islam di Palestin itu bukan daripada satu negara saja. Sebab pada semasa itu orang Yahudi duduk berantakan di seluruh dunia. Ada yang duduk dari Amerika, ada yang duduk di Poland, ada yang duduk di Inggris, ada yang dari Perancis, ada dari Jerman, ada dari Rusia, ada daripada India. Sebab Yahudi ni bukan satu jenis, dia banyak-banyak puak. Maka dihimpunkan mereka ini, maka duduklah mereka di Palestin. Yang mendakwa tanah itu mereka yang ampunya, sebab 4000 tahun yang lepas nenek moyang mereka berasal daripada sana. Maka datanglah mereka, duduklah di Palestin. Sekarang agak-agak berapa ramai dah dia orang ni. Agak-agak sekarang berapa banyak pula tanah orang Islam. Mereka menjadi pelarian. Menjadi pelarian. Dulu kita sebut Syabra dan Satila. Pakat kena bunuh habis, dihalau. Bayangkan kalau kita ni duduk, kita nak pergi mana? Kalau kita nak jadi macam tu, tuan-tuan nak pindah pergi mana? Pergi Singapura, negeri Denmark pun kecil. Tuan-tuan nak pergi Indon, disumpit je kita kan. Tuan-tuan nak pindah mana? Sayanglah, sebab itu ulama suruh sayang negara. Tapi dalam setengah orang kata, sayangi negara itu, sayangi bangsa itu sifat asabiah. Tak boleh. Menyayangi bangsa tak boleh. Menyayangi tanah air tak boleh, kata dia. Itu asabiah. Habis itu kalau kau tak sayang bangsa kau, tak sayang tanah air kau, kau nak lari di mana? Bangsa tetap tidak akan berubah walaupun kita ni duduk di Amerika. Opah cik ni duduk di Amerika, pindah ikut cucu. Rambut diperangkan, tak pakai tudung, tak pakai jubah lah, pakai skirt, cakap orang putih. Adakah dia jadi Mat Saleh? Tak, dia tetap jadi Melayu. Habis tu kenapa kau tak sayang bangsa kau sendiri? Sesuatu ubah lah. Sesuatu ubah. Allah jadikan kita bangsa Melayu, maka taklah salah kita menyayangi sama-sama bangsa kita. Allah letakkan kita di bumi tanah Melayu, lahir beranak di sini. Sayangilah tanah air kita. Bukan senang-senang kita nak dapat kerakyatan tempat lain. Belum tentu orang boleh terima, melainkan kita pondan. Kalau kita pondan, Australia terima. Bayangkan Ustaz Ahmad nak pindah Australia, lembut dia. Jadi kita tak mahu macam tu. Okey, sayangi, jangan sampai hak-hak kita tergadai, hak-hak kita hilang.
Ini sampai kita nak buangkan raja-raja. Dulu kita dah buang dah perkataan tanah Melayu. Elok dah. Tukar lain, tak ada dah benda tu. Dah elok dah kita duk buat tulisan Jawi, tukar lain. Semua hak-hak kita, tanda-tanda kita orang Melayu ni ada, dah nak dibuang. Ni buat masuk pula 1,5 juta pula nak sampai puak-puak ni. Esok orang tengok bangsa lain lagi ramai daripada bangsa kita sendiri. Orang luar tak tahu ni negeri apa. Dia mesti ada satu bangsa yang menjadi dominan di negara tu. Maka setiap negeri dalam dunia ni Allah bagi bangsa duduk dalam negeri tu supaya dia dominan. Maka tindakan penjajah, dia buat masuk orang daripada luar dalam negeri yang mereka jajah supaya orang asal tidak menjadi dominan, supaya tak boleh bercakap. Ini modus operandinya daripada zaman penjajahan sampai zaman sekarang. Kalau dulu penjajah yang bawa masuk orang luar, zaman sekarang orang diri dia sendiri bawa masuk. Kita kalau baca Quran, semua Allah cerita dah. Tapi pasal kita ni tak baca Quran, dan kalau baca pun tak lepas daripada tengkok, tak apa nak faham. Baik, kemudian atau mereka iri hati kepada manusia atas apa sahaja yang telah diberikan Allah kepada mereka dengan kurniaannya. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ayat yang ke-54. Satu, kata Allah, mereka itu adalah satu golongan yang bila diberi kuasa mereka tidak akan memberikan kepada orang Islam sesuatu pun kebaikan. Mereka akan menindas, merampas, merampok, dan kita boleh lihat kepada apa yang berlaku di Palestin. Kemudian ayat 54, kenapa orang-orang tadi buat jahat pada kita? Adakah mereka itu iri hati kepada manusia atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dengan kurniaan Allah? Yang ni yang orang kita tak nampak. Ramai orang kata jadi orang Islam ni miskin. Kalau orang Islam tu miskin, penjajah tak sampai. Faham Kak Som? Kalau orang Islam tu miskin, apa kejadahnya penjajah datang menyemak ya. Masalahnya kita tak tahu apa yang Allah kurnia pada kita. Duduk tengah padang pasir tu, tanam pokok pun tak hidup, panas lik-lik. Saat lagi main beribut pasir, dia ubah. Saat lagi main ribut pasir, dia ubah. Dalam pasir-pasir, dalam gurun, dalam panas, Allah bagi minyak. Merubah daripada padang pasir jadi kaya raya. Bilion, juta, bilion, trilion. Minyak saja berbilion tong dram, bukan 1 tong dram. Kita dapat 1 minyak masak pun bangga habis. Kita dapat sebotol ya, berebut kat supermarket. Dapat sebotol minyak cak pisau tu pun Allah bangga habis dah. Bayangkan dia orang ada minyak-minyak ya, berbilion-bilion tong, kaya raya. Orang Islam ni jangan kata miskin. Allah Ta'ala bagi pada orang Islam kadang-kadang negeri dia penuh dengan hasil bumi. Tengok tanah Melayu ni, asal korek timah, asal jumpa timah, sampai dia panggil biji timah. Habis timah dia korek, dia balik. Dia tinggal apa kat tanah Melayu? Dia tinggal tanah tu. Tu buka sana, terlubang sini, naik pergi terbang, jerawat bumi. Cuba kita naik pergi terbang lalu ke Perak ni. Udah lompong sana sini, udah macam lubang jerawat. Dah lah tanah lombong tu dia buat balik, hasil dia kaut kekayaan. Orang kita pula dia kata malas kerja lombong. Orang Melayu ni malas, dia suka main belaga ayam.
siapa nak buat lombong ni, tak ada apa kerja, maka bawa masuk orang untuk kerja di lombong. Tuan-tuan nampak? Ni hak penjajah buat. Kita dapat sisa lombong, apa dia? Ambil tanah, tambak, buat rumah, jadilah Kampung Manjul. Buat rumah atas lombong, barakah ni pun bekas lombong. Itulah nasib kita. Biji yang begitu mahal dapat kat dia orang, dibawa masuk pekerja pula bagi rumah dan kerakyatan. Orang Melayu pula tak ada rumah, tak ada tanah, pergi ambil tanah, pergi tambak, buatlah lombong. Tu hak Manjul ni sat tinggi sat rendah, sat tinggi sat rendah, kau suka hang tambak. Apa hak kitab cakap ni betul tu. Cuma kita tak tahu apa benda yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang Allah bagi emas pada orang Islam, bagi permata tu dekat Afrika tu, bagi berlian, bagi emas permata. Kadang-kadang Allah bagi tanah dekat orang Islam, tanam padi, tumbuh padi lah. Jangan kata tumbuh lalang lah. Pertanian punya banyak. Maka negeri-negeri ini boleh menghasilkan makanan pada dia orang. Dia jajah. Dia jajah negara India, dia jajah negara Pakistan, dia jajah negara Bangladesh. Asalnya satu negeri tu India, dia pecahkan jadi Pakistan satu, jadi Bangladesh satu, jadi India satu, yang membekalkan makanan untuk rakyat dia. Tanam gandum, tanam sekoi, tanam beras, padi. Dia suruh tanam juga, tapi jual kat mereka, buat balik negeri mereka. Rakyat mereka dapat makanan. Ada setengah negeri tu Allah Ta'ala bagi dekat dia emas. Macam Malaysia ni, emas dengan biji timah. Cari emas, buat balik emas bertantan, jadi kaya ratu. Sampai ketua sampai duduk kaya. Tak, kita jadi apa? Adalah cincin emas sebentuk tu pun bangga habis. Ni tu satu je lah peninggalan arwah ayah kau Tun. Kalau hilang cincin ni Tun, sebiji cincin tu pun punya bangga habis. Ya Allah, cincin ni tu kau tahu tak ni, kalau hantar pada pajak gada Tun, berani Cina tu ambil 3,000 Tun. Sebiji cincin tu saya, dia bangga satu kampung. Saya ada cincin berlian tau. Mak sudi boleh cakap, saya ada satu cincin tembaga tau, kata dia. Gaduh. Apa kau nak heran dengan sebiji cincin? Mereka buat balik betan. Dengan kekayaan itu, mereka boleh membangunkan negara mereka. Buat senjata banyak-banyak, duit banyak. Macam kita ni tak ada duit, nak buat senjata apa? Nak buat bangunan apa? Nak buat jalan raya apa? Duit tak ada. Tapi mereka bukan setakat Malaysia saja mereka masuk tanah Melayu. Duk ada beratus buah negara mereka jajah. Dikumpulkan sampailah mereka jadi maju. Apa kata Allah? Sebab mereka dengki, beri hati dengan apa yang Allah bagi pada kita orang Islam. Cuma saya kata tadi, orang Islam saja tak perasan apa yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Pasal apa? Sebab sesama orang Islam juga penuh dengan saling dengki mendengki, iri hati juga. Lanjutan pertanyaan dari atas, bagaimana mereka menjadi demikian curang mendustakan kebenaran sampai mereka memuji bahawa syirik lebih benar daripada tauhid, padahal agama mereka sendiri berdasar tauhid. Apa gerangan sebabnya? Ataukah lantaran dengki dan iri hati, hasad? Apa gerangannya? Sebab Allah memberikan kurnia kepada bangsa Arab dengan diutusnya seorang Rasul. Ini kalau Yahudi, dia marah pada orang Arab sebab Nabi akhir zaman datang daripada bangsa Arab. Maka cari jalan macam mana nak merosakkan orang Arab. Okay, hari ni kita tengok orang Arab lah memulakan usaha untuk meliberalkan Islam. Yahudi
Kristian dan Islam dijadikan sebagai satu bentuk agama. Nama dia Krislam nama dia. Tok Arab tu lah yang duk cakap Arab, duk letak iga atas kepala, jubah putih janggut. Kita bila tengok Tok Arab, baiknya, alimnya, pakai jubah, pakai serban merah, tak pula iga hitam atas kepala, tasbih, janggut kemas macam kabel bedi. Tahu kasung kabel bedi? Sandukan? Tak tahu ya. Kabel bedi ni ustaz lah, jemaah. Oh, kita kalau tengok orang Arab cakap bulat fasih, ya Allah, alimnya. Orang kita ni kalau cakap Arab fasih, kalau cakap Arab tu kira alim dah. Padahal mereka lah yang mula menganjurkan supaya Islam, Kristian dan Yahudi dijadikan satu bentuk pegangan agama baru. Puak-puak Arab kita tak buat, kita Melayu tak buat. Sebab tu saya pesan banyak kali dah, jangan ikut Arab, ikut Nabi. Ikut Nabi. Yang bukan-bukan dah Arab sekarang ni buat ni. Sebab adanya orang-orang kafir yang mempengaruhi mereka. Kerana orang kafir tadi dengki adanya Rasul dulu daripada kalangan bangsa Arab. Baik. Dan Rasul itu pun telah dinyatakan juga dalam kitab mereka sendiri. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah benar. Inilah bahaya penyakit iri hati. Hasad atau iri hati dapat menyebabkan orang gelap mata sehingga mau merubah kebenaran dan menolaknya. Allahu Akbar. Daripada iri hati dia jadi perasaan sombong. Perasaan sombong. Macam-macam orang tanya, macam-macam orang tanya. Asal jumpa saya je, ustaz sihat. Padahal tanya tu tak lebih sihat pada saya. Dia pun sakit juga, stroke. Tapi asal jumpa saya, sihat. Sihat. Macam balik raya hari tu ada orang main jumpa. Dia kata, ustaz, pak mertua saya ni, dia pesan kat saya suruh sampaikan pada ustaz, kawan dia pergi ke Thailand, pergi ke Bangkok, nak jumpa dengan Bomo Siam, nak berubat ke apa tak tahulah. Jadi bila masuk dalam rumah Bomo Siam tu, dia tengok gambar ustaz ada dalam botol. Jadi yang mana dah mati, Bomo tu pangkah, tinggal ustaz tak pangkah lagi. Jadi dia kata, saya ni pun jahat, tapi saya tak sanggup lah nak tengok Ustaz Kazim pun kena dengan Bomo Siam. Dia balik ke Malaysia, dia cari pak mertua hamba Allah ni, suruh sampai kepada Ustaz Kazim, pilah berubat cepat. Oh, tu nama dia glamour sampai ke Siam. Akak-akak glamour setakat jalan juara, buat apa? Saya glamour sampai ke international. Saya pun jumpa dengan Mawi nak buat filem tu. Mawi tengok muka saya, Datuk, saya nak cakap lah Datuk, isteri kawan saya sakit. Habis tu dia pergi berubat di Siam, di Bangkok, dengan satu orang Bomo Siam. Jadi bila dia masuk dalam bilik tu, nampak muka Datuk gambar. Oi, dah dua orang dah cakap ni. Glamour betul Bomo tu. Bukan saya glamour, Bomo tu yang glamour. Orang Malaysia pergi berubat kat dia. Jadi isteri saya pesan, beringatlah Ustaz, Datuk, takut sihir ke apa benda ke. Nampak tak? Dahsyat tuan-tuan. Adakah Bomo Siam tu kenal saya? Tak. Orang bawa gambar saya kat dia. Hang nak buat apa, aku bagi upah kat hang. Kemarin orang Siam datang jumpa, datang ni tak jumpa saya lagi. Saya nak bagi duit kat dia ni, kat orang Siam ni, habis jumpa Bomo tu, suruh Bomo tu buang gambar. Hampir pandai lah saya dikak ke dia. Bincang-bincang macam-macam tuan-tuan. Penyakit iri hati ni, penyakit iri hati ni menyebabkan kita ni benci, tak suka, kufur. Jadi kufur pun sanggup. Maka sesungguhnya telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim kitab hikmah, dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Maka keluarga Nabi Ibrahim ini, dia dapat apa? Dia dapat kitab, dia dapat hikmah.
Dia lupa Nabi Muhammad itu orang Arab. Arab tu asal dari mana? Sebab tu di sini dia sebut Ibrahim. Apa pasal tiba-tiba daripada cerita Nabi Muhammad mai cerita Nabi Ibrahim? Allah apa nama, dia ingatkan balik. Dia ingatkan balik Nabi Muhammad tu keturunan Arab. Keturunan Arab daripada Bani Ismail. Bani Ismail ni adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Kamu pula Yahudi keturunan daripada Israel. Israel daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq daripada Nabi Ibrahim. Yang Arab ni pun pergi ke Ibrahim, yang Israel tadi pun pergi kepada Ibrahim. Yang kamu nak dengki pasal apa? Sebab tu Allah Ta'ala cerita, ingat balik tok nenek kamu. Tok nenek kamu namanya Ibrahim. Yang kamu nak bergaduh pasal apa? Kamu tak jadi, keturunan kamu tak jadi Nabi pun, keturunan belah sini jadi Nabi satu tok juga apa. Tapi manusia ni Allah ambil kiah daripada sini. Adik-beradik sama-sama kita pun iri hati juga, walaupun satu perut. Iri hati dengan Kak Sulong, sebab Kak Sulong dapat tanah Kak Sulong pula aduh cantik lawa. Tanah kita tu 4 gunung baru sampai. Jangan dulu-dulu lah ni ada satu cerita naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, jumpa. Dulu-dulu ingat ada teka-teki tu. Asyik teka-teki je, naik bukit, turun bukit. Tiba-tiba kita ni, mak kita bagi tanah kat kita, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Mak tak adil. Maka kita pun iri hati. Iri hati situ pula. Yang dapat tanah elok tu pun, dia seronok ke? Dia tak seronok juga. Rupa-rupanya naik bukit tanah tu, bukit-bukit tadi, rupanya banyak pokok buah-buahan. Sakwak keluar pisang, sakwak keluar durian, sakwak keluar rambutan, sakwak keluar macam-macam buah, duduk tengok aja. Tanah aku hak lawa ni tak ada buah apa. Dia dengki pula dah. Macam mana nak ambil tanah hak bukit ni pula. Nampak tak? Yang hak bukit ni pun iri hati pula tanah hak cantik ni. Tanah tepi jalan cantik ni, ni buat minyak apa semua, nampak. Dia fikir bukan-bukan lah. Padahal hang dapat yang ni pun rezeki, dapat yang ni pun rezeki. Enjoy lah dengan rezeki tu. Tak, manusia ni tak habis-habis dengan iri hati, cari jalan. Jadi itulah yang Allah Ta'ala sebut punca-punca jadinya manusia ni lupa sampai sanggup mengakui bahawa ajaran-ajaran agama lain lebih baik daripada ajaran agama Islam. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja insya-Allah. Kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk makluman kita, korban kita dah ditutup ya.